Okey, silakan. Okey, Mama cerita. Okey. teruskan Teruskan. So apa yang kita bincang itu? Kita bawa sikitlah dia punya Apa tu revision. imbas kembali. Imbas. Okey. So kita ada ini. Oh, menulis lah tu. Ni. Menulis. Dia cikgu ni kalau tak menulis tak jadi. Pemadam ni? Pemadam tinggal kat dalam kelas. Oh. Dah mula kelas. Kelas mula. Nanti pemadam aku tak apa. Tulis dulu. Okey, aku cari. Ini set mula-mula ni. So set ni kita namakan set of natural numbers. Natural numbers. Dia apa? Nombor tabi'i ke nombor jati ni? Dia yang aku tengok jati. Jati tapi jati ni rasmi ni jati lah. Tapi jati ni boleh guna untuk nama pokok pun dia, pokok jati. Pokok jati. Nama pokok tabi'i tak ada. Tak ada. Tabi'i ni maknanya sifat semula jadi. Tapi kalau orang tanya, kenapa kita katakan maknanya nombor 1, 2, 3 ni tabi'i, maknanya nombor semula jadi? Susah kita jawab. Susah. Tapi kalau jati ni kita pun tak faham maksud dia. So kita pun terimalah. Dia maksud asal lah. Jati ni maknanya yang mungkin maknanya tabi'i pun sama lah maksudnya. Kan? Nombor tabi'i. Semula daripada 1. 1. Okey, 2. Dia kadang-kadang dia panggil counting numbers. Aku punya gambar tak nampak. Okey, sorry. Tak perasan. Okey. Pastikan gambar kita ada. Pastikan. Okey, duduk belakang. 1 meter. 1 meter. Mana kita punya mas tadi ada? Ada. Punya mas ada? Ada. Jadi untuk kita bercakap ni kita tanggal lah. Lemas kan. So kita tanggalkan sekejap ya. Okey. So ini nombor integer lah. Sorry, nombor jati. Nombor jati. Okey. So apa tanda dot tu? Apa maksud dot tu? Dia dot tu ada 3. Kan dia mesti 3 dot ke ataupun boleh lebih 3? Itu cara teknikal lah. 3 dot lah. 3 dot. So hang tanya, hang jawab. Okey. Itu maksudnya and so on lah. So on. Seterusnya. Apa maksud seterusnya tu? Seterusnya maknanya ikut dia punya pattern dia tu. Macam ni 1, 2, 3 tu maknanya kita tambah 1 setiap kali. Kan? Maknanya susun secara menaik, tambah 1 setiap kali. Itu maksudnya. Tambah 1 lah. Tambah 1. Tambah 3, 4 dan dia tak akan berhenti lah. Tak berhenti. So jenis nombor punya ni kita panggil jenis apa? Nombor yang ni. Saja tanya dan jawab sendiri. Hang tanya, hang jawab nombor macam ni. 1, 2, 3. Apa tanya soalan? Apa hang soalan? Nombor jenis yang ada 3 titik ni dia menuju ke infinity lah. Infinity. Apa maksud infinity ni? Oh, infinity. Sekejap, soalan hang tu. Sekejap ada orang kata dia tahu infinity. The man who knew infinity. Aku nak tanya hang. Aku tentu soalan tentang infinity menarik sebenarnya. Infinity kan, ada orang kata infinity itu ialah satu nombor yang sangat besar. Kan? Tu ni simbol-simbol infinity ni. Nanti macam mana tu? Kata apa? 8 terbalik. 8 yang baring. Infinity. Jadi infinity ni aku nak tanya hang sebenarnya. Apa sebenarnya konsep? Aku tanya hang. Apa sebenarnya konsep infinity ni sebenarnya? Kalau orang kata infinity ialah satu nombor yang sangat besar, macam mana hang nak respon? Sebenarnya ini simbol infinity ni dia bukan nombor. Bukan nombor. Bukan nombor, dia cuma simbol menunjukkan bahawa sesuatu yang sangat besar. Infinity. Dan kalau boleh jadi juga negatif infinity. Sesuatu yang sangat kecil lah. Kan? Tapi yang tokoh matematik yang nama Ramanujan, yang yes. Dia ada kisah tentang dia yang mengatakan The Man Who Knew Infinity ni kan, ada satu movie tentang dia. Tak tahu macam mana dia faham infinity tu. Tapi bagi kita konsep infinity ni mudah je. Mudah faham, tapi susah nak digest. Kan? Mudahnya maksudnya kalau kita hidup di dunia ni finite lah. Finite tu bahasa Melayunya apa? Terhingga. So, dari segi apa? Dari segi umur ke apa? Umur. Masa. Kan? Tapi kehidupan di akhirat tu infinite. Dia punya tempoh dia infinite. Tak ada ujung lah. Tak ada ujung. Tu bayangkanlah, tak ada ujung. Katakan aku ambil satu baldi. Okey, aku isi dengan pasir di tepi pantai. Satu baldi. Kalau aku kata bilangan pasir dalam baldi itu infinite.
Tak betul. Ha. Sebab dia dikepung oleh baldi tu. Finite jugalah, maknanya terhingga jugalah. Walaupun mungkin mengambil masa berjuta, ribu, bilion tahun untuk habis kira, tapi masih lagi boleh habis. Boleh habis juga. Boleh habis dikira. So konsep infinity ni maknanya bila tak boleh habis. Tak boleh habis. Tak ada penghujung maksudnya. Tak penghujung. Okey. Tak ada penghujung. Itu kita tak tahulah. Itu yang macam dia nak faham konsep infinity ni, dia bagi aku lah. Dia macam satu benda raib. Benda raib benda raib. Kita tak nampak. We cannot see infinity. Yang kita tahu dia berterusan. Dia berterusan. Dan dia tak akan capai. Kalau kita kata apa nombor terbesar sekarang? 10 Google Plex, something like that. Google Plex. Itu 10 kuasa 10 kuasa 10 kuasa 10. 10 kuasa 10. Itu dianggap sebagai dah besar tu. Tapi masih ada lagi. Kalau darab tambah satu. Tambah satu. 10 kuasa 10 kuasa 10 tambah satu. Dah lebih besar daripada tu kan. Okey. Ataupun tambah kosong lah satu. Aku nak tanya Hang. Okey. Adakah macam Hang kata kehidupan kita tadi kan, apa yang kita ada dalam hidup ni semuanya finite. Maknanya semuanya terhingga. Semua terhingga. Ada tak yang apa kita panggil yang infinite tadi, yang tak terhingga tu di dunia di dunia ni? Tak ada. Semuanya finite. Semua finite. Sebab memang dalam Quran dia sebut ada masa, ada satu ketika nanti semuanya akan hancur. Maksudnya akan ada penamat dia. Itu dari segi tempoh ada akhirnya. Okey. Satu lagi nak tanya. Kita ni we are very fana. Mana sementara. Sementara. So jangan sombong lah. Ya. Jangan sombong. Just sementara, finite. Okey. Bila kita tengok ke angkasa lepas kan, sebab dia punya jarak tu, kadang aku terfikir macam kita ni atas bumi. Bumi pun nampak luas dah. Lepas ni bumi ni pula sebenarnya kalau ikut orang fizik, orang astronomi, dia kata apa? Bumi ni satu planet kecil je. Kalau dalam sistem suria tu, kalau banding dengan planet yang lain, sebenarnya ada planet lain yang lebih besar daripada bumi ni. Itu sistem suria. Dan dia kata banyak sistem-sistem lain dalam satu lagi kerangka lebih besar yang kita panggil sebagai Bima Sakti. Dia punya galaksi tu. Galaksi. Dan dikatakan pula bahawa dalam alam ni galaksi pun ada berbilion-bilion. Berbilion-bilion galaksi. Aku kadang terfikir macam ni tau. Sebenarnya alam kita ni ada tak tepi dia? Ada penghujung dia tak? Ada penghujung dia tak? Dan satu lagi, kalau ada hujung dia alam kita ni, apa sebenarnya sebelah sana? Ada penghujung dah alam ni. Ini kita nak jawab pun tunggu masa penghujung. Mana kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi ini kita kata benda raib. Yang kita tak terjangkau dek minda kita. Kita boleh buat assumption lah, boleh buat premise mungkin dia terhingga kan, tapi tak tahu, setakat ni kita terima wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab ilmu kita ni bukanlah tinggi mana sangat pun. Okey. Baik, mungkin kita boleh teruskan dengan bincang nombor tadi, set nombor. Dalam contoh natural numbers ni, dia boleh dikira 1, 2. So dia macam terputus. Yang ni kita panggil pengiraan secara diskret. Dalam bahasa Melayu dia panggil diskret. Dua. Maksudnya kalau kita nak buat perumpamaan ni macam seekor katak melompat lah. Melompat. 1, 2, 3 gitu. Dia tak ada katak yang menyuluh. Tak, katak mengelonsor ada tak? Ada. Tak tahu nak kata katak tapi dah buang tepi. Lazimnya katak melompat ni. Itu diskret tu. Itu diskret. Okey. Jadi natural numbers ni dia bentuk gitu. So kadang-kadang ni dia panggil 1, 2, 3 ni dia panggil sebagai countable. Countable. Boleh terbilang. Kita boleh bilang. Dan dot infinite ni dia panggil countably infinite. Terbilang tak terhingga. Boleh bilang 1, 2, 3 tapi tak terhingga. Kata dia infinite, macam mana kita nak bilang? Mungkin maksud di sini terbilang tu ialah mungkin boleh disusun. Mungkin boleh disusun kot tak? Boleh disusun. Kalau siapa rajin dia bilang sampai bila-bila. Tak habis-habis. Makna boleh bilang.
boleh bilang kalau dia rajin. Tak, mungkin maksudnya kalau orang kata okey kita letakkan bilang bola lah dalam satu bekas kan. Kalau maksudnya satu benda tu dalam bekas tu, barang benda dalam bekas tu boleh dibilang, maksudnya kita boleh pergi situ, kita kira 1, 2, 3. Oh akhir rupanya ada 5 biji bola dalam Boleh countable kan. So yang kalau infinite ni, infinite tu yang dikatakan countable tu macam mana? Countable boleh bilang Satu-satu macam tu countable infinite. Dia countable tapi infinite. Okey. Tapi kita boleh ambil nanti kalau kita bincang tentang subset. Subset daripada integer ni, misalnya 1 sampai 10, countable, finite. Finite tu maknanya terhingga, dia berhenti lah, berhenti lah. Countable boleh bilang. Tapi sampai 10 je lah finite. Okey. Itu natural numbers natural number jati lah. So kalau kita nak tahu berapa banyak nombor integer ni, nombor jati ni, natural numbers ni. Berapa banyak semua sekali? Istilah dia panggil cardinality lah. Cardinal maknanya berapa bilangan unsur dalam set tu? Unsur dalam set tu. Infinite lah. Infinite lah. Kita tak boleh kata infinite tu tak. Sebab kata tadi infinite tu konsepnya ialah sesuatu yang berterusan. Dia bukan nombor. Sebab bila kita cerita tentang cardinality ni, maknanya jumlah, maknanya nombor. Kalau katakan dia bukan kan, simbol tu adalah simbol, dia bukan nombor. Bolehkah kita kata simbol infinite tu cardinality bagi n ialah infinity? Boleh ke? Kan cardinality bagi n boleh kita letak cardinality of n equal to infinity. Tak apa, nanti kita tengok yang tu. Nanti kita tengok. Tapi ada terminologi dia panggil alif nal tu. Alif nal tu apa? Dia nak ganti, dengan menerangkan tentang infinity tu. Infinity tu. Cardinality infinity. Dia tak guna infinity kat situ kan? Dia guna alif nal. Okey, apa nak sambung lagi tadi? Alright. So ini countable. So nombor ni agak istimewa, terutama sekali bila diguna pakai untuk mengira satu persatu. Dan dalam setengah pembuktian, pembuktian yang menggunakan satu persatu ni, satu turutan begini, selalunya pembuktian jenis mathematical induction lah. Aruhan matematik. Oh ya, dia ada 2 step lah. Kan? Matematik. Prove that K ketuan true. Yes. Dia macam perlukan A betul. K betul, nak tunjukkan the next K plus 1 is betul. Maknanya dia akan guna countable daripada konsep number daripada counting numbers, natural numbers. Dia ke situ dia pergi Dia ambil sebagai contoh macam orang kata macam main domino lah. Kan you push one and then the other will effect the next one. Tapi yang pertama mesti jatuh dulu. Kalau yang pertama tak jatuh, mana tak ada lah, tak jatuh lah semua. Tapi itu konsep tu kita akan bincang dalam bab proving nanti. Okey. Banyak lagi nampaknya tajuk yang menarik. Benda ni kita tak sebenarnya habis. Tak. Kita ni umpama orang belajar kitab di masjid. Kitab masjid. Maknanya pembelajaran sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Kan? Sampai umur 90 lebih lagi larat belajar. Tahu ke sebab ni jangan anggap matematik ni ilmu yang tidak memberi manfaat kepada kita tak. Kan? Matematik ni jangan anggap sebagai ini ilmu dunia, bukan akhirat, tak ada kaitan. Akhiratkan dia. Ya, boleh. Kita nak akhiratkan ilmu matematik ni. Itu satu persoalan. Itu persoalan besar tu Zah. Tak apa, nanti kita fikirkan macam mana. Sambil-sambil tu boleh kita bila terlintas kita ni. Sebab tu kita kata dalam matematik ni, dalam matematik ni kita guna untuk kemudahan dunia. Kita tak boleh guna matematik ni untuk akhirat kita. Bukan makna tak boleh guna ni, sebab apa, kita logik dah tak main kat situ. Misalnya kalau kita kata baca ayat Quran ni kan. Kita kata satu perkataan tu kan, satu huruf tu 10 pahala. 10 pahala kan. Satu huruf tu 10 pahala. So kalau bismillah tu ada berapa huruf? Banyak lah, aku dah lupa. Kena kira. So maknanya it's not like you buat satu dapat satu, tidak. Tak. Itu pun pengiraan juga tu. Pengiraan. Yang dalam hadis tu kata macam ni. Satu huruf 10. Dan aku tak kata, Nabi kata, aku tak kata alif lam mim tu satu.
Alif satu, lam satu, mim satu. So maknanya bila kita kata alif, lam, mim tu maknanya 30 lah dia punya pahala dia. Maknanya you cannot go one to one macam tu. Lain, perkiraan dia lain. Perkiraan lain. Ya. Okay, itu lain lah. Itu. So ini jenis nombor yang pertama. Itu episod akan datang. Yang pertama. Okay. Kemudian ada pemadam ni. Ada. Yang tu semua. Jangan pegang muka dah. Tak. Allah. Okey, silakan teruskan. Yang kedua dia panggil simbol W ni. Dia ambil tisu. Okey. Sambil tu hang teruskan. Simbol W. Simbol W ni whole numbers lah. Dia tak ada Apa tu? Dia punya pemadam. Pemadam. Hari tu ada. Tak boleh hilang. Dia hilang sekejap. Okay. Dia. So simbol W ni adalah gabungan antara sifar dengan N. Sifar dengan N. So ni simbol ni kita tahu ni simbol union lah. Kesatuan. Sebab apa kita guna simbol kesatuan? Tak guna simbol tambah. Sebab ini melibatkan set. Set, ya. Kita gabungkan dua set. Dan di sebelah sini kosong ni adalah juga set. Set berhubung disatukan dengan satu set. Set dengan set. Sebab tu kita tak boleh buat kosong saja. Kosong mesti dalam kurungan. Okey. Tapi kita tak bincang set secara detail. Kita anggap ni boleh apa, bukan kita nak pergi terlalu basic sangat macam ada prior knowledge tidaklah. Kita anggap penonton ni faham lah. Ya. Okey, so ini adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan seterusnya. Okay. Right. Kemudian adalah satu lagi jenis nombor. Nak tambah apa boleh? Z. Z. Kenapa? Nak tambah apa-apa? Tak ada. Teruskan. Okay. So kita namakan yang ni dulu. Kita namakan ni dulu. Ada tambah atas dia. Ada tambah di atas tu. Yang mana? Yang ni? Yang ni. Ni. Yang ada Z tambah atas dia. So yang ni kita panggil ada nama ni. Ini kita panggil dia sebagai integer positif. Integer positif. Integer positif. So integer positif ni sebenarnya sama dengan set N. Integer positif ni sama dengan set N. Aku tanya hang. Ya. Okey. N kita dah bagi dah nama dia N. Ya. Lepas tu ada pula lagi satu nama dia. Ya. Benda yang sama, banyak sangat nama dia. Apa perlunya nama banyak-banyak? Ikut keadaan. Keperluan dia. Keperluan dia. Okey. Sekejap saya jelaskan. Okey. Sebab bila kita tengok kegunaan integer positif berbanding dengan natural numbers, kita guna istilah positive integer selain daripada natural numbers tu. Kan? Nanti kita tengok. Sebab apa? Itu yang pertama. Ya, integer positif. Itu sama dengan N lah. So maksudnya integer positif adalah N. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita ada integer negatif. Integer negatif. Integer negatif adalah kita ambil daripada ujung lah, ataupun daripada ni negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu integer negatif. Agak penonton nampak tu ya. Okey. Kemudian kalau kita gabungkan ke semua, Z positif dan Z negatif. Z saja. Kan? Z saja adalah Z positif disatukan dengan sifar dan disatukan dengan Z negatif. So ini kita namakan integer. So integer ada apa? Integer positif, sifar dan integer negatif. Maknanya sifar tu dia positif integer pun tidak, negatif integer pun tidak kan? Dia bukan positif, dia bukan negatif. Maknanya satu kerja pula kita clear. Nak mengasingkan kan? Ini clear. Kalau kita kata integer positif tak masuk sifar. Tak masuk. Negatif pun dia tak masuk. Negatif pun tak masuk sifar. Okey. So bila kita gabungkan semua tiga-tiga set tu, dia jadi Z. Z integer. Dan satu lagi yang kalau kita nak masukkan sifar, kita katakan Z non-negatif. So apa dia Z non-negatif? Z non-negatif adalah sama macam whole numbers. So satu lagi Z non-negatif. Yang bawah tu ya? Z non-negatif tu
Integer dia panggil, dalam bahasa Inggeris dia panggil non-negative non-negative integer. integer. So apa beza dia non-negative Integer dengan natural numbers. dengan positive integers? Non-negative, sekejap aku tengah fikir. Non-negative integers, non-negative maknanya daripada kosong lah. From zero to positive. Dia bukan negatif. Integer bukan negatif. Maknanya throw away the negative ones. Buang yang negatif punya tu, dapatlah yang non-negative. Dapat mula dengan kosong. Orang ada tak kata non-positive? Boleh juga kan? Maknanya from zero juga. From zero. Tapi ke kiri lah. Ke kiri. Zero, negative one, negative two, like that. Non-positive. Tapi jangan dengar. Jarang dengar. Dengar boleh. Non-negative jangan dengar. Tapi non-negatif banyak. Non-positif jarang. Non-positif yang Quran. Non-negatif. Orang fobia dengar negatif positif ni. Yalah, tapi ada orang kata sekarang ni kita perlu yang negatif. Kita perlu yang negatif. Okey lah. Test yang negatif lah maksudnya. Beza dia tadi lah. Positif integer. Satu je. Mula dengan satu. Ya. Non-negative integer ataupun dalam bahasa Melayu lah integer positif mula dengan satu. Sama dengan natural numbers. Non-negative integer ataupun dalam bahasa Melayu integer bukan negatif. So bermula dengan sifar. Okey. Alright. So sifar tu kat tengah-tengah lah kayaknya. Sifar adalah macam neutral lah. Bukan negatif, bukan positif. Tapi dia even. Kan? That's another term. Odd even ataupun ganjil dengan genap. Kan? So pada garis nombor tu kan ada kosong, ada yang negatif, ada yang ada yang ganjil, ada yang genap. Jadi sifar kedudukan macam mana? Kita tengok definition. Definition untuk apa definition bagi even numbers? An even number is lama sekali sebelum tu contoh cakap putih mana ni? Even numbers adalah subset. Kita guna istilah subset. Subset daripada integers lah, senang. Kan kita guna integers. Okey, dia subset kepada integers. Sebelum kita masuk yang set lain, kita perhalusi dulu tentang yang integer dan di bawah-bawahnya. So tentang even numbers. Even numbers adalah nombor. Nombor genap adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk 2n. Dalam bentuk 2n, di mana n adalah integer. N adalah integer. So kita tulis gini lah. So guna e lah. E untuk even numbers lah. So even numbers adalah apa? Set 2n plus 2n set yang boleh ditulis. Boleh tulis, kita namakan dia sebagai apa? Simbol pun nak pakai E kecil. Boleh lah. E kecil even odd n ataupun a equal to 2n. A is equal to 2n. Slash such that n belongs to z. Nombor integer. Tu. Itu adalah takrif bagi nombor genap. Nombor genap. Yes, even. E itu even So dia melibatkan integer saja. Integer saja. So maknanya definisi ni kosong adalah even. Ya, sebab kosong sama dengan kosong boleh ditulis sebagai 2 kali kosong. Kosong boleh ditulis sebagai 2 kali kosong. Sebab tu kosong adalah even number. So dia even. Tapi dia bukan positif, bukan negatif. Dia bukan positif, dia bukan negatif. Dia even number. Even number. Yes. Boleh tak negatif 4 tu dipanggil even? Boleh. Mengapa? Sebab dia boleh sama negatif 4 contoh dah. Negatif 4 sama dengan 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 2. Dan negatif 2 adalah integer. 2 kali negatif 2 adalah integer. So negatif 4 juga adalah even. Of course lah, 4 adalah even. Yang positif adalah 2 kali 2. So 4 even. Negatif 4 even. Tapi orang selalu cakap yang positif tau. Dia orang selalu cakap yang positifnya. Even tu dia tutup yang negatif. Yang positif macam 2, 4. Jarang kita tengok yang sebelah kiri tu. Kan? Walaupun gitu kita kena sedar bahawa yang itu pun negatif juga. Genap juga. Ada. Okey, mungkin kita boleh lanjutkan sikit tentang satu set lagi yang sangat penting, iaitu yang nombor perdana. Okey, buat tengok sebelum lagi. Odd dulu. Odd dulu. Okey. Odd, so kita guna O lah. Odd. So odd. Dia punya tarikh dia. Tadi kita pakai E sebagai even, set even, kan O lah odd. O. So tadi kita pakai A, kan pakai B. B equal to. So how do you define? Yang kalau tadi 2n. 2n di mana n adalah integer. So untuk odd punya B mestilah sama dengan 2n
Tambah 1. 2n tambah 1. Kalau kita guna tolak 1 boleh tak? 2n tolak 1. Cuba hang bincang sikit yang tu. Kita tengok dulu. Tengok dulu yang tu. Ni. Ini Takrif bagi odd numbers ataupun nombor ganjil. Iaitu B sama dengan 2n tambah 1. Di mana n adalah kita integer. huraikan dulu. Apa maksud 2n tambah 1 tu? Now, kosong. Pasal apa kosong kita tak kata odd? Sebab kosong. Kosong tadi even kan? Walau apa nombor pun kita pilih sebagai n, tambah 1, dia mesti ada baki 1 tu. Ada baki 1, tak akan dapat kosong. Tak akan dapat kosong. Okey. So, kita guna istilah baki tu. Baki. Nak tolak, kita tak pakai tolak, kita pakai Kita baki. Tambah baki dia tu. Okay? Dia punya one tu remainder kan. Maknanya dia baki. Maknanya nombor ganjil ni adalah semua nombor yang bakinya 1. bila bahagi dengan 2. Yes. Bila bagi dengan 2 dia ada baki 1. Kita huraikan nanti. Kita boleh huraikan. Okay. Sebab apa? Dia sebenarnya di bawah dipanggil division algorithm. Okey. Algoritma pembahagi. Okay, so odd ni. Apa yang kosong? Kosong kita pakai inilah. Kosong ni sebab apa dia bukan odd, sebab kita darab dengan apa-apa n, kan? Kita darab apa-apa n, tak akan dapat balik kosong. Cuba hang buat macam ni. Kosong sama dengan 2n tambah 1. Cuba cari n dapat tak? 2n tambah 1. 2n tambah 1 kan? Solve for n. Sama 2n tambah 1. Dapatlah nilai n. Okey, nilai n yang memberi dia kosong. Kawan kita tanya, Prof, apa beza kosong dan sifar? Sekejap kita bincang. Saya tak dapat dengar suara Dr. Shah. Oh, ya ke? Mungkin hang punya tu ada. Okey. Memang Dr. Shah tak boleh. Tak apa. Boleh. InsyaAllah. Okey. Kena telan sikit. Baik. Okey. Atas sikit. Mana? Kena sikit lah. Okey. Alright. Alright. Okey. Right. So apa ni kita nak bukti ke bawah. Ada yang jumpa nilai n yang menjadikan dia kosong. Ingat n tu tadi mesti integer. Mesti integer. Okey, mesti selesai kan? Nampak macam menarik itu linear. So tak akan ada lah. Selesai kan? Selesai kan? N sama juga dengan tak selesai macam biasa budak sekolah buat. Okey. Macam mana budak sekolah buat? Kan pindahkan. Kita pakai tolak 1. Inverse dia. Okeylah, tak apa. 2n sama juga negatif 1. N sama juga negatif 1/2. Kan? So n adalah negatif 1/2. Nampak macam betul? Tak, masalahnya n syaratnya ialah integer. Sebab kita letak n syarat dia integer. Yang kita dapat tu pecahan. Pecahan bukan integer. Sebab integer tadi takrif dia ialah takrif dia? Nombor diambil daripada natural numbers. Natural numbers ke positif. Counting positif. Termasuk kosong. Negatif. Termasuk kosong. Termasuk negatif. Semua tu. Tidak ada langsung pecahan termasuk. So n yang kita dapat sini adalah pecahan negatif 1/2 tu. Walaupun selesaian tapi nampak macam dalam kawasan dia, dalam dia punya nombor dia. Sebab syarat kita n mesti integer. Okey. Alright. So nombor kosong bukan ganjil. Bukan ganjil. Kosong adalah genap. So yang lain katakanlah 5. 5 macam mana kita nak tulis 5? Mana kita tahu 5 adalah ganjil? Buktikan. Okey. Buktikan itu sangat menarik tu. Bunyi macam simple tetapi dia kena ada jalan kerja dia. Macam mana kita nak buktikan 5 nombor 5 adalah ganjil? Okey. Kerana 5 boleh ditulis sebagai 2 darab 2 tambah 1. 5 boleh tulis sebagai 2 darab 2 tambah 1. Yang itu hang terus tulis 2 tu hang dapat dah. Maknanya kita memang dah tahu. Tapi sebenarnya kita boleh buat macam tadi juga. Untuk kosong tadi kita selesaikan n dia berapa. Dan kita akan dapat n tu integer. Maknanya ada integer. Ada integer 2 tu. 2 tu di mana kita bila darabkan integer tu dengan 2 tambah 1 dapat 5. Okey. Ada orang akan berkata, boleh juga dapat 5. 5 adalah 2 darab 3 tolak 1. 5 adalah 2 darab 3 atas. Tolak 1 pun dapat 5 juga. Dapat juga. Jadi soalannya ialah tambah 1 ke sebenarnya tolak 1? Itu soalan aku tadi dia berawal. Tambah 1 ke tolak 1? So macam mana? Walaupun pencerahan. Dapat 5. Now, kalau kita kata boleh ini diterima pakai, maka jawapannya akan jadi tak terhingga.
Apa yang tak tinggal? Bukan semestinya tolak 1 saja. Kita boleh darab 2, darab 4, tolak 3. Tolak 3. 2 darab 5, Tolak 5. tolak 5. Tambah 5 pun boleh. Tambah 5 Tambah boleh. 7 pun boleh. Jadi makna tak, selesaian dia tu tak habis. Soalannya tak unik. Okey. So soalannya ialah kita nak guna yang mana? 2n tambah 1 ke? 2n tolak 1 ke? 2n tolak 3 ke? 2n tambah 3 ke? Ataupun macam mana? Ini menarik. Sebab tu kita tak boleh pandai-pandai sendiri, apa-apa nombor pun boleh. Sebab tu ditaklifkan odd numbers tu, bahaginya 1. Bila dibahagikan dengan 2. Tapi kalau kita letak 2n tambah 3, maknanya bahagi dia 3. Bukan bahagi dia 3 kan? Nanti kita akan bincang sedikit tentang takrif division algorithm. Okey. Kalau sempat division algorithm. Tapi aku rasa kita selalu ambil 2n tolak 1 ataupun 2n tambah 1 sebab itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah. Tak adalah kita ambil 2n tambah 17. Boleh juga. Boleh. Tinggal lagi ada dalam permulaan tajuk teori nombor tu ada cara lain menulis nombor ganjil ni. Ada, saya tak ingat. Tak semestinya tambah 1, 1n tambah 2, tambah ni tolak 1. Tak semestinya. Tapi ada cara yang bila dipermudahkan akan membawa kepada 2n tambah 1 juga. Saya rasa kita bincang soalan ni. Okey, soalan daripada Jimmy Rizmi. Dia kata, Prof Rizal, apa beza kosong dengan sifar? Apa beza kosong dengan sifar? Kadang-kadang orang kata kosong ni sebagai nombor. Kadang-kadang orang kata kosong ni sebagai placeholder. Mungkin hang boleh perjelaskan sikit tentang placeholder tu maksudnya macam? I'm not that sure apa kosong ni. Tapi kita tengok apa kita punya kita punya konteks lah. Kita punya konteks kita. Kalau kita kata kita nak guna dia sebagai nombor, kita gunakan sifar. Masa bila guna kosong? Okey, apa maksud bila aku kata nasi kosong? Nasi kosong. Air kosong, apa maksud? Apa maksud air kosong? Air putih, air. Set kosong. Set kosong. Set kosong maknanya tak ada apa-apa dalam dia. Tak ada apa elemen. Tak ada unsur dalam dia. Itu set kosong. Kalau set sifar? Tak ada. Set sifar, mungkin set tu mengandungi sifar. Mengandungi kosong dalam dia. Angka sifar dalam dulu, di peringkat sekolah, dulu kita guna kosong. Tapi kemudian diubah kepada perkataan sifar tu. Sifar tu sebenarnya bahasa Arab. Sod, fa, ro. Sifar. Sufur. Tebal tu. Sebab sod dia menyembah kerah je lain. Okey, jadi sama juga macam tambah dan campur. Dulu di sekolah, masa kita sekolah dulu kan, zaman kita sekolah, dia nasi guna tambah dengan nasi campur lah. Dia kata guna perkataan campur. 2 campur 3. Kan? 5 campur 5. Macam tu kan. Tapi kemudian kita ubah istilah tu kepada istilah saya rasa yang lebih tepat lah. Maknanya 2 tambah 3. Kenapa guna tambah? Sebab katakan kita tengah makan dekat kenduri lah kata lepas tu kita kata kepada tuan rumah, kita kata kita nak nasi tambah. Apa maksud nasi tambah? Nak tambah nasi. Tambah nasi maknanya nak tambah nasi. Nak makin nak nasi lagi lah maksudnya. Kalau aku minta nasi tambah, okey, dia bagi lauk. Apa maksud tu? Maksud dia tak reti bahasa. Maknanya tambah tu benda yang sama. Konsep tambah memang macam tu. Maknanya itu orang putih kata we cannot add apa? Orange and apple. Kan ada istilah gitu kan? Sebab bila kita tambah itu bermaksud kita tambah benda tak langsung benda yang sama. Benda yang sama. Boleh tambah tu. Okay. Maknanya yang kita boleh tambah ialah limau tambah dengan limau. Kalau apple tambah dengan apple. Konsepnya tak boleh tambah, kita nak tambah limau dengan apple, tak boleh. Sebab dia punya objeknya tak sama, jenisnya tak sama. Bukan daripada set yang sama. Yang ini kalau nak lebih tepat, kita dah kadang-kadang terbiasa guna sifar dengan kosong kan. Mungkin lebih sesuai kalau kita gunakan sifar. Sifar sebagai satu nombor. Selain daripada kosong tu mungkin menunjukkan keberadaan dia. Keadaan dia tidak ada apa-apa, kosong kan? Kosong. So mungkin elok kita betulkan lah. Kita gunakan
Istilah lah. dia sifar. Tapi kadang-kadang itu dah keterbiasaan dan tambahan dengan campur. Kan? So kita guna sifar sebagai satu particular number. Particular number. Yang ada peranan dia. Yang ada peranan. Okey. Macam placeholder lah. Okay. Kalau sifar tak ada, maknanya 5 tolak 5 berapa? 5 tolak 5. Jadi kosong. Nampak jadi kosong. Tapi angka yang kita nak gunakan angka sifar. Nampak dua benda yang interchangeable bergantung pada konteks kita bercakap. 5 tolak 5 kosong. Tapi nak tulis tu angka tu dinamakan sebagai angka sifar. Okey, mungkin satu lagi. Dulu aku ada tanya dalam sesi yang lepas tentang angka dan nombor. Ingat tak aku cuba kan? Apa beza antara angka dan nombor? Okey, mungkin kalau satu digit itu digit lah kan. Digit digit angka nombor. Sorry aku saja nak bersekabur. Angka dalam bahasa Inggeris apa dia? Angka. Digit kot. Bukan angka. Tak bukan angka lain. Angka dalam bahasa Inggeris. Aku faham macam ni Zal. Tak tahulah mungkin kesilapan. Silap ke tak? Okey. Angka ni yang basic tu. Sifar sampai 9 tu kita panggil itu angka. Tetapi bila kita gunakan angka ini untuk membina nombor, katakan 32. Okey, nombor 32 tapi telah menggunakan angka 3 dan angka 2. Mungkin tetapi pada masa yang sama 3 dan 2 juga nombor yang kecil juga, nombor 9 misalnya, pada masa yang sama kita tengok konteks dia. 9 tu juga dia adalah angka. Tapi pada masa sama dia juga nombor. Boleh kita gunakan. Boleh. Itu yang aku ya boleh diterima. Make sense. Tapi nanti kita bila bincang tentang nombor perdana nanti, tu dia lebih detail bila menggunakan angka-angka tu tadi. Okey. Pastikan gambar hang masuk dalam. Ada lagi tak tanya? Sound okey. Okey, agak-agak suara kita dengar ya. Okey, kita teruskan lagi bincang lagi sikit. So yang ni tentang odd dengan even numbers lah. Okey. So secara am lah. Sebab kita dah sebut tadi tentang division algorithm. Division algorithm. Okey. Nak discuss division algorithm. Tak payah kot. So set number ada tajuk sebelum kita masuk nombor perdana nanti, kita masuk division algorithm. Sebab dia nanti berkait dengan nombor perdana. Ya, okey. So alright. So tak apa kita tinggalkan. So tadi nak tengok tentang nombor perdana ke? Boleh je. Dia juga adalah subset. Kita tak bincang detail nombor perdana hari ni. Kita cuma perkenalkan je lah. Tadi kita tak selesai lagi sebenarnya cerita tentang nombor nombor jati tadi yang natural numbers tu, yang ke infinity tu kan. Mungkin sedikit sejarah dia, kenapa, siapa yang tentang kan kalau kita ada finite set, set yang terhingga ni, dia punya cardinality dia ataupun kita kata bilangan unsur dalam set tu kita boleh kira. Okey, dia punya tu dia katakan ada 5 unsur. So cardinality of set A ni 5. Ada set lain pula katakan B, set B, dia ada unsur dalam dia katakan 10. So cardinality dia 10. Tetapi set yang infinity ni kan, katakan set natural number saya yang tadi tu, nombor jati tu infinity. Lepas tu pula nombor genap kita bincang tadi kan, 2, 4, 6, 8. Infinity juga dia punya bilangan dia punya cardinality pun infinity juga, ataupun dua-dua infinity lah. Dua-dua infinity. Tetapi kalau kita lihat nombor jati dengan set nombor genap itu, sebenarnya set nombor genap tu berada di dalam set nombor jati. Seolah-olah set nombor genap tu separuh. Okey. Tolong jelaskan sikit tentang tu. Dia walaupun kita dua-dua menuju infinity, tapi kalau kita tengok natural numbers, natural numbers pergi infinity, integers katakan, integers juga pergi infinity. Tapi dua-dua infinity ni adalah infinity yang agak berlainan. Sebab apa? Sebab, cuba kita ambil satu contoh integers dengan natural numbers ni. Integers dia sama dengan natural numbers kalau dia melibatkan positif sahaja. Okey. Kan? Kalau kita ambil positif integers, dia akan pergi dua-dua pergi infinity. Sama tu. Yang positif, dalam yes. integer ni at least kita ambil satu nilai sifar tu tadi sebagai satu elemen baru yang lebih satu tak ada daripada natural numbers. Dia tak ada dalam natural numbers. Dalam tak langsung set natural numbers tadi lebih kecil daripada set
integer tu tadi. Aha. Sebab Okey. set natural numbers tadi berada di dalam set integer. Berada di dalam. Kalau kita guna istilah set ni dia panggil subset kepada. Cuba nak tulis seorang ahli matematik yang banyak bincang tentang tentang infinite set ataupun set tak terhingga ni, itu nama dia siapa? Ya? Cantor. C-A-N-T-O-R. Dia nombor pangkal dia, nama first name dia George. George. Macam itulah. Ni nama ahli matematik yang banyak bincang tentang set tak terhingga. Infinite set ataupun set tak terhingga. Dia bincang infinite set ni lebih kepada menengok ataupun mengkaji kepada dia punya cardinality. Dia bincang bahawa macam ni, semua set infinity yang boleh kita buatkan dia punya padanan satu-satu, one to one correspondent dengan natural numbers tadi, maka semua set infinity tu dia panggil countable. Oleh yang demikian, selain daripada dia punya benchmark dia ialah set natural numbers tu. So apa-apa yang boleh di map one to one, satu ke satu dia punya correspondent dia kepada nombor jati tu tadi, maka semua tu disebut sebagai countable infinite set. Jadi mengikut Cantor ni, dia kata even numbers, positive ones, juga mempunyai cardinality yang sama dengan natural numbers. Sebab boleh mapkan satu ke satu. Boleh di map. Bukan itu saja, dia kata integers pun sama. Rational numbers pun sama. Semua tu boleh di mapkan one to one correspondent dengan natural numbers. Tapi dari segi size dia, semua alaf-nal. Integer, set of even numbers tadi berada di dalam set of natural. Dari segi subset. Bukan natural, berada dalam integer. Set of integers. Tapi nak kata set natural numbers dengan even numbers tu sama. Cardinality dia. Cardinality dia dari segi alif nal tu mungkin sama. Tapi kalau kita masih lagi terawang-awang konsep dia. Kan? Cuba bandingkan sebab kita anggap finite tu tadi. Okey, dia punya konsep tentang infinite ni sebenarnya ada yang di luar jangkauan minda kita. Sebab tu kadang sampai satu peringkat orang panggil Cantor ni gila. Ya. Sampai orang panggil dia orang gila. Sebab dia banyak sangat konsep yang dia bawa tu. Infinity ni susah nak faham. So pada masa dia bawa konsep infinity tu, ramai orang tak boleh terima. Tentang idea tu. Tetapi akhirnya set punya teori tu yang dibawa oleh Cantor ni akhirnya diterima. Dalam kurun yang ke-19 at last. Finally. Tapi masa dia bawa idea tu, memang dia punya tok guru iaitu siapa? Carl Weierstrass. Yang banyak tentang calculus tu juga menentang tentang idea dia. Tok guru dia tu. Tapi akhirnya dia banyak terlibat dalam real analysis. Real analysis, yes. Okay. Alright. Now, so kita sambung sikit lagi. Integer tadi kita ada satu lagi special number yang tidak melibatkan kosong dan tidak melibatkan negatif, tidak melibatkan sifar dan tidak melibatkan satu. So nomornya bermula daripada 2. Nombor ni kita panggil nombor perdana. Prime numbers. Prime numbers, yes. Nombor perdana. So sifar tak ada. Mungkin boleh ni banyak nak bincang tentang prime numbers ni. Sifar tak ada kat situ, satu tak ada, tiba-tiba dua ada. Dua ada. Lepas tu yang lain tu semua ganjil semua. Semua ganjil. So bagi takrif sikit nombor perdana ni. Pembuka cara. Gunakan P sebagai nombor perdana. Okey. So, apa dia nombor perdana ni? Okey, dari segi kita panggil orang awam lah macam saya ni. Okey, apa maksud nombor perdana ni ialah sebarang nombor ataupun sebarang nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu ataupun diri dia sendiri. Ataupun dalam erti kata lain, sebarang nombor yang dia punya faktor dia adalah satu, dua tiga istilah sama ada diri dia ataupun satu saja. Faktor dia. Kita bagi contoh. Pembahagi dia lah. Pembahagi ataupun divisor dia.
Jadi kalau kita kata 5 bagi 6 lah kata. Kenapa 6 bukan nombor perdana? Sebab dia punya okey, apa pembahagi bagi 6? Okey, itu kena senaraikan faktor dia. Apa dia Iaitu pembahagi bagi 6? yang positif kan yang negatif? Apa dia nombor-nombor yang boleh dibahagi dengan 6? Ataupun apakah dua nombor yang boleh darab dapat 6? Sama lah tu kan? Boleh lah tu. Mudahnya ni. Apakah nombor-nombor yang boleh membahagi 6? Okey. 1. Bukan dibahagikan oleh 6, membahagi 6. Divides 6. Divide 6. Okey, 1. 2. 3. 6. Negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 6. Kan banyak tu. So maksudnya kalau kita tengok positif ya, 1, 2, 3, 6. Letak cermin. Dapat sebelah negatif reflection dia. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6. Tapi dalam konteks pembahagi ni, kadang-kadang dia perjelaskan lagi, dia nak yang positive divisors. Positif ya. Positive divisors. Mana selalunya positif. Sebab ni nak membawa kepada prime numbers nanti. Okey. Kan? So aku punya takrif tadi macam mana? Maksudnya prime tepat. Tepat ke ataupun kurang? Agak ambiguous. Okey, negatif mungkin boleh, negatif 5. Kita kata sebarang nombor. Oh, positif. Kita nak yang positive divisors. 2 positive divisors, iaitu 1 dan juga diri dia. Positive divisors. So kalau macam tu jelas? Jelas. Okey, soalan sekarang ni ialah kenapa 2? So bagi sekali takrifan nombor perdana ni. Kejap. Nombor perdana ialah suatu nombor. Satu nombor positif. Kena sebut positif tu kena sebut. Okey, nombor perdana ya, tak tunggu Okey. Nombor perdana ialah satu nombor positif yang pembahaginya hanyalah 1 dan nombor itu sendiri. Tambah lagi, belum cukup lagi. Kenapa? Nombor positif besar daripada 1. Oh ya. Okey, tuan lupa. Cuba tuan pula. Okey. Nombor perdana ialah nombor adalah suatu nombor positif, integer positif besar daripada 1. Yang pembahaginya 1 dan diri dia sahaja. Okey, saya ulang. Nombor perdana ialah satu nombor integer positif lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada 1. Yang mempunyai hanya 2 pembahagi, iaitu 1 dan diri dia. Ya, cantik. Alhamdulillah. Itu betul laki namanya. 2 adalah nombor perdana. Betul laki. Belagu lutut. Belagu lutut. Susah lah matematik ni. Dengan Tok Guru ni memang nampak jelas lah. 2 nombor perdana. Okey. Tanya saya ke apa? Ya, saya Alhamdulillah. Saya cuba saya cuba jawab. Kalau tak betul, tolong betulkan. Nanti dia orang ada pukul 6 tu. Apa? Ada ni PM online. Itu tak apa. Nanti kita apa cerita ni. kita tahu tu kemudian. Okey, baik. So, jadi 2. Kenapa 2? Nombor perdana. Nombor perdana. Okey. 2 nombor perdana sebab dia yang pertama, dia integer positif. Greater than 2, lebih besar daripada greater than 1. Greater than 1. Okey, makna kriteria tu penuh. Penuh. Dan pembahaginya hanya 2, iaitu 1 dan diri dia iaitu 2. Ada nombor lain boleh bagi? Tak ada dah. Kalau bahagi juga dapat pecahan. Okay. Now, gitu. The next prime number is 3. Ya, kriteria samalah. Pasal apa 4 bukan nombor perdana? Sebab dia mempunyai pembahagi dia lebih daripada 2, lebih daripada 1 dan diri dia, iaitu ada bagi 4. Ada 2. Apa dia tu? 2 yang ekstra. Okey, apa pembahagi bagi 4? 1, 2, 4. Ada ekstra 4 lah. Ada ekstra 2 dan 4. 2 dan 4. 2. Ada ekstra 2. Okey. 4 bukan nombor perdana. Bukan. Buat menyalahi takrifan tadi. Negatif 4, negatif 6. Negatif 6 pasal bukan nombor perdana. Oh, kenapa sebab dia banyak. Okey, dia punya pembahagi dia banyak. Negatif 6 Negatif 6. 2 pun dia. Awal-awal pernyataan dia. Oh, okey, sebab dia bukan nombor positif. Susah belajar dengan Tok Guru ni. Okey, begitu nombor negatif. Dia bukan integer positif yang besar daripada 1. Dia tak memenuhi syarat. Awal-awal lagi dah fail. Jadi tak payahlah check pembahagian dia. Okey. Dia ambil yang integer positif yang besar daripada 1. Okey. So maknanya kalau dah negatif, out lah. Terus out. Terus out. Itu sebab nombor perdana tak ada yang negatif. Tak ada negatif. Sebab syarat awal-awal lagi kita memang dah reject. Kenapa kita reject?
Nombor negatif. Ini kena tanya ulama yang Ulama matematik tahun tu. Mungkin kalau kita takrif macam-macam, kan kemungkinan dia tak menepati, dia akan jadi pelbagai takrifan tu nanti. Oh ni tak ada gini, tak ada gitu, dia jadi berbagai ni sangat kan. Sekarang stick with one. Dan semua setuju. Itu takrifan dia. Okey. So kita ambil masa lagi 5 minit. Lagi 5 minit. Okey. So masa mana berlalu. nombor perdana tu nanti kita hurai lebih lanjut sebab saya nak masuk juga nanti division algorithm tu nanti. Kerana apa kaitan nombor perdana. So nombor perdana tu yang setakat ni kita tahu nombor yang paling kecil dia adalah 2. Dan 2 adalah nombor perdana yang even. Yang genap. Satu-satunya yang genap. Satu-satunya nombor perdana yang genap. Okey. Maknanya kalau seorang tanya kita adakah 240 tu nombor perdana? Exactly. It's not nombor perdana. Sebab dia satu je yang genap. Tapi kalau ditanya 243 nombor perdana, kena ini check. agak sukar. Kan kena check kan? Kita kena check. Dan setakat ni tidak ada cara yang terbaik lagi untuk check nombor perdana ni. Adalah kaedah-kaedah yang diguna pakai, tapi kaedah-kaedah tu juga akan mengambil sedikit masa dan dia perlu tahu nombor perdana sebelum. Dia macam recursive lah jadi. Okay. You nak tahu the next one, you have to know before. So proses mencari nombor perdana ni berterusan. Dan ianya sangat sangat penting. Mengapa pentingnya nombor perdana ni? Apalah cerita dengan aku. Tentang apa ni nombor perdana ni. Apa tu dengan nombor perdana lah timbulnya apa tu application dalam bidang kriptologi. Banyak benda. Kriptologi. Ni kod rahsia ni. Sebab aku rasa macam ni. Sebab katakan hang ambil 2 nombor perdana. Okey. Hang darab 2 nombor perdana besar lah kata. Hang dah confirm dia ni nombor perdana, yang ni pun B ni pun nombor perdana. Kalau hang darabkan dapat satu nombor baru kan. Nombor baru yang lebih besar. Nak pecahkan balik. Nak darab senang. Makna komputer boleh darab mudah je. Tetapi masalah bila kita nak factorize. Nak dapatkan balik 2 nombor faktor perdana ni tadi, kalau nombor tu besar, kan hang kata tadi, nak apa kita panggil, nak dapatkan, nak check nombor tu nombor perdana pun dah satu kerja. Apatah lagi kita nak pecahkan dia kepada dua faktor perdana. Kan kita ada sebut dalam apa tu, dalam fundamental theorem of arithmetic. Arithmetic ke yang arithmetic kan, yang menyatakan bahawa every numbers can be written as the product of prime numbers. Itu kan? Betul. Maknanya setiap nombor besar macam mana pun kita boleh factorize dia kepada produk ataupun hasil darab nombor perdana. Nombor perdana. Sebab nama dia perdana kan. Perdana maknanya menunjukkan besar. Very important. Kan? Perdana Menteri. Prime. So, nombor perdana. So nombor perdana ni sebagai mungkin sikit lagi. Dia adalah building blocks. Building blocks ni maksudnya kalau kita main Lego. Lego original lah. Jangan beli Lego yang ni, Lego original tu dia ada tulis Lego kan, dan bentuk-bentuk dia ada 4 segi, ada tebal sikit kan. Bentuk-bentuk ni akan membantu kita membina bentuk lain yang lebih besar. So maknanya daripada bentuk asas ni kita dah tak boleh pecah lagi dah. Itu adalah bentuk dia yang basic, yang fundamental. Misalnya macam nombor 7 tak boleh pecah lagi dah. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain lagi dah. Dengan 7 saja. Satulah. Okay. So daripada bentuk-bentuk asas tu tadilah membantu kita bina bentuk-bentuk lain, nombor-nombor kapal ke apa ke. Contoh dia misalnya kalau kita ambil 100. Nombor 100. Nombor 100 ni bukan nombor perdana. Bukan. Sebab dia genap. Tapi kita boleh tulis dia sebagai hasil darab nombor perdana. Ini yang fundamental theorem of arithmetic sebut. Okey. So kita akan elaborate juga yang tu. Okey. So 100 kita mulakan dengan 50 kali 2 lah dulu. Kali 10 lah kata. 10 kali 10. 10 kali 10 bukan nombor perdana. Bukan. 10 tu boleh pecah lagi. 10 pecah lagi. 10 kita jadikan apa? 2 kali 5. 2 kali 5 jatuh pula tu. Tak apa. Darab dengan 2 kali 5. 2 kali 5. So, sekarang kita ada 2 dan 5. 2 dan 5. Ya. So, 2 dan 5 ni cara penulisan dia. Penulisan dia kita tulis sebagai dia bagi canonical form. Index. Dalam bentuk menaik. So, kita kata 2 kuasa 2 darab 5 kuasa 2. So hanya 2 dan 5 saja nombor perdana. 2 tu nombor perdana, 5 pun nombor perdana. 5 pun nombor perdana. Jadi sebarang nombor yang bukan nombor perdana kita boleh tulis sebagai hasil darab nombor perdana. Okey. Dan kelebihan dalam penulisan hasil darab nombor perdana ni banyak. Application dia. Application dia dalam mencari highest common factor, mencari
least common multiple, kan, LCM.